persoalan kita cek tengah-tengah kuliah. Kelakar saya masuk surga tadi saya. Tu biar pula hari ni cerita tu. Belum on lagi kan? Belum? Dah on dah? Live pun on juga lah? On suara dah? La ilaha illallah. Mula-mula kena nanti tu baru tak on. Mute dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya sekalian alam. Selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan kita pada pagi ini dalam siri kuliah akidah kita. Siri akidah, kuliah akidah kita dari satu buku kecil yang bertajuk Ambillah Akidahmu dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita, keimanan kita di zaman fitnah. Di zaman kita semua tahu umumnya kita berada di akhir zaman. Maka semakin menghampiri tahun baru, semakin kita menghampiri akhir zaman yang lebih dekat dengan kiamat. Sebab itu dalam kesibukan manusia duk cerita tentang akhir tahun, awal tahun, ada yang cerita tentang Christmas dan seumpama dengannya. Maka menjadi perkara yang sangat penting dan pokok, asas adalah kita menjaga akidah kita. Itu poin yang paling utama. Kerana Nabi SAW dah pesan, apabila datangnya Dajjal, kalau Nabi ada, Nabi boleh bantu umat dia. Tapi bila Nabi dah tak ada, setiap orang bertanggungjawab untuk menjaga diri masing-masing. Yang Nabi tinggalkan kepada umatnya Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai panduan, sebagai pedoman yang menjaga kita. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah fallahu khairun hafizah. Sebaik-baik penjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah masanya untuk kita menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah juga masanya untuk kita berlepas diri daripada kesyirikan. Kerana orang yang tidak berlepas diri dari kesyirikan, maka dia tidak akan selamat dunia dan juga akhirat. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung bacaan kita dalam kitab Ambillah Akidahmu dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik, hari ini kita akan sambung daripada soalan yang ke-18. Soalan yang ke-18. Ya. Mana muka surat? Muka surat apa ni? Page down. Sekejap. Nak tekan page down? Tak. Page up, kena tekan ni, butang bawah ni. Okey. Gerak sana. Sebab kita berada dalam bab masih lagi dalam bab syirik besar, bab syirik yang besar. Okey. Ataupun syirik dalam bab kita dalam bab al-wala wal al-jihad wal wilayah wal hukum. Sebelum daripada ni,
Al-jihad dan wala' kan? Jihad. Turun lagi. Syirik akbar kita dah baca dah. Syirik kecil dah. Banyak dah. Tawassul minta syafaat dah. Al-wala' wal-bara'. Cerita al-wala' wal-bara' lagi. Ni al-jihad wal-wala' wal-bara'. Okey. Wal-hukum. Jihad, kesetiaan dan memutuskan perkara. Kita dah bincang dua persoalan pada minggu lepas, hukum jihad fi sabilillah, dan kedua al-wala, itulah kesetiaan. Kesetiaan kepada Islam. Kesetiaan kepada Islam. Hari ini kita sambung perkara yang ketiga. Hal tajuzu muwalatul kuffar wa nusratihim. Okey. Hal tajuzu muwalatil kuffar wa nusratihim. Apakah boleh, okey, loyal, terjemahan kita di sini, loyal atau taat setia. Okey. Taat setia kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jawapan dia, la tajuzu muwalatul kuffari wa nusratihim. Tidak boleh taat setia kepada orang-orang kafir dan menolong mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa dari kalian yang menjadikan mereka pemimpin, maka sungguh dia termasuk golongan mereka. Maknanya dia termasuk dari orang yang kafir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ala bani fulanin laisa biauliyai. Sesungguhnya keluarga Bani Fulan bukanlah waliku, kerana mereka kafir. Kerana mereka kafir. Jadi kita tidak boleh taat setia kepada orang kafir. Taat setia dari orang kepada orang kafir. Kalaupun dia duduk di satu tempat yang dia minoriti, maka dia taat sebagai pemerintah undang-undang. Tapi kesetiaan mereka, wala mereka tetap kepada Allah dan juga Rasul. Kadang-kadang kita lah ni semangat nasionalisme lebih kuat daripada soal agama. Kadang-kadang perkauman lebih kuat daripada soal agama. Kadang-kadang kepartian lebih kuat daripada soal agama. Okey. Jadi hari ni pagi tadi pun saya duduk ada berwhatsapp lah, sambil-sambil tadi duduk galik duduk nulis tu, ada satu isu dalam tu. Saya bagi satu ayat tadi, ayat pendek ya. Tamunya saya kata, jomlah kita di akhir zaman ni pakat ngaji belakang. Sebab akhir zaman Nabi kata setiap orang tanggungjawab atas diri masing-masing. Yang kedua, jangan kita terjerumus ke dalam lembah isu, contoh kita isu politik tanpa jiwa agama. Agama tetap benar,
manusia tetap manusia, agamawan tetap manusia. Jangan kerana sikap agamawan kita jadi tidak setia dengan agama, atau jangan. Boleh jadi ada agamawan yang salah. Ada isu pribadi dia, ada isu akhlak dia, ada isu. Agamawan tetap manusia, tapi agama tetap benar. Dua kena separate. Agamawan dengan agama tu bukanlah satu kelaziman. Pasal apa? Sebab jangan sampai silapnya agamawan membawa kita benci kepada agama. Walaupun orang kafir berfikir gitu. Tapi bagi orang yang beriman, dia tak boleh fikir begitu. Kesetiaan dia tetap pada agama. Walaupun agamawan itu ada salah dan silap. So kita taat bukan sebab dia. Kita taat ni kepada dia bukan sebab dia tak. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam jugalah kita kata kita dengan taat kepada pemimpin atau taat kepada ibu bapa. Saya taat kepada ibu bapa walaupun ada salah dan silap, kita taat kepada dia. Ketaatan itu adalah sebenarnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun orang tu ibu bapa kita, adik-beradik kita, Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang beriman, jangan taat setia kepada ibu bapa kamu atau ambil dia sebagai, lantik dia sebagai pemimpin, penjaga kalau mereka ni suka kepada kekufuran lebih daripada keimanan. Sampai tahap tu. Jadi kita tidak boleh taat setia kepada orang kafir dan juga menolong mereka. Menolong mereka ni dalam soal menolong mereka ke atas orang-orang yang beriman. Sebab tu tapi dalam soal jual beli tak ada masalah. Dalam soal bermuamalah kita dah sebut pada minggu lepas, tak ada masalah. Dalam soal jual beli, dalam soal bermuamalah, kita nak baik kepada mereka. Islam dan sudah akhlak mengajar kita berbuat baik kepada semua manusia, apatah lagi orang-orang yang beriman. Tapi bila berbalik kepada isu kesetiaan dan ketaatan, itu walak kita hanya kepada Allah dan juga Rasul. Sebab tu kita kena tengok, pandai juga membezakan apa yang dimaksudkan dengan kesetiaan, wala, tak setia dan juga muamalah. Muamalah beres, tak ada masalah. No. Orang pergi ke Tesco, kita kata adalah Tesco ni syarikat Yahudi. Awak ni kufur. Bila masuk Tesco kufur, tak ada. Ataupun jual beli dengan apa? Apa saja konsep. Al-Imam Al-Bukhari ada dalam satu bab dia, bab jual beli dengan orang musyrik dan ahlul harb. Saya baru ni duk cerita baru ni kan. Duk buat kajian, duk tengoklah tentang apa hukum bermuamalah dengan orang-orang kafir. Sebab kita nak tengok mana dia punya borderline antara muamalah dengan wala. Kita nak beza mana? Hak kita buat ni ada kaitan dengan taat setia ke ataupun sekadar muamalah biasa? Kita kena tahu. Kalau benda tu melibatkan isu agama, maka dia akan ada sisi wala. Kalau sekadar jual beli biasa tanpa sisi agama, beres. Begitu cari borderline-nya di mana? Sampai ke satu bab, bila kita kata berjual beli dengan orang non-Muslim, boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Hatta Al-Imam Al-Bukhari letak satu bab berjual beli al-bai' wasyira' ma'al musyrikin. Jual beli dengan orang musyrik. Bukan setakat tu, wa ahlul harb, dan orang-orang yang sedang berperang dengan kita. Boleh tak jual beli? Dia ni bukan negara yang aman lagi tak. Dia ni kafir harbi. Dia kafir harbi, kita jual beli dengan dia. Boleh ke tak boleh?
Kalau kafir zimmi memang ringan lagi dah. Ni kafir harbi. Jawapan dia boleh. Melainkan dalam bab jual beli yang membantu dia untuk menyerang kaum muslimin. Seperti jual beli senjata. Kita pergi jual, dia perang kita, kita buat pedang, tak ada orang beli pedang kita. Tiba-tiba orang kafir nak beli pedang kita. Kita tahu dia sedang berperang dengan orang Islam. Kita pergi jual pedang tu kat dia. Yang tu tak boleh. Sebab di situ ada nilai apa? Kesetiaan kita kepada agama. Tapi kalau soal jual beli biasa, kita ada berah, dia nak makan berah. Dia ada daging sembelihan orang kafir. Boleh makan? Ahlul kitab. Sembelihan ahlul kitab. Boleh? Boleh. Nak kahwin dengan ahlul kitab, boleh tak boleh? Dari sudut hukum, boleh. Tapi zaman kita jangan lagi cari ahli kitab. Orang Islam beramai lagi tak kahwin ni. Berapa saya perangkaan dia? 1.4 juta tak silap. Orang wanita Selangor saja. Selangor dengan Johor. Saya dia buat riset dah sebab dia tengah carilah ni. Tu tanya saya tu. Ramai. Cuma masalah dia ramai. Kemarin ramai. Saya tak jumpa lagi saya. InsyaAllah jumpa dah. Tak lama lagi insyaAllah. Kita doakan saya dipermudahkan. InsyaAllah. Jadi maknanya apa? Kahwin dengan ahli kitab boleh. Apa makan sembelihan ahli kitab boleh. Apa? Makna dari sudut muamalah dibenarkan. Tapi kena ada borderline. Bila melibatkan ada isu agama, ada isu akidah. Seperti contoh, wish. Sekarang ni kita nak pergi kepada wish Merry Christmas. Kalau jual beli boleh. Nikah kahwin boleh. Dia kata, takkanlah nak ucapan Merry Christmas, tak boleh. Papa ustaz ni memang suka menyusahkan orang lah. Ayat orang tak suka tu lah. Dah kata kahwin ahli kitab boleh. Dah kata jual beli boleh. Tiba-tiba ucapan Merry Christmas tak boleh. Macam mana? So dia ada satu borderline. Kita kena beza muamalah dengan akidah. Muamalah tak ada masalah. Soal muamalah tak ada masalah. Jual beli ikut dia lah nak jual beli. Nak baik di jiran dia sebelah rumah kita. Dia anak dia sakit, kita nak pergi ziarah. Dia nak pergi hospital, kita tolong hantar. Tak ada masalah. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Okey? Tetapi apabila sampai ke dalam bab akidah, soal kesetiaan, soal taat setia, al-wala', dalam bab tu kita dah lebih kepada muamalah, cross sampai kepada akidah. Yang tu tak boleh. Tu kena jaga. Jangan sampai tergadai akidah kita kerana tu. Jadi berbalik kepada isu sehari dua hari ni akan berlaku. Christmas ni ramailah orang duduk sibuk. Alhamdulillah dalam kesibukan tu ramai jugalah sekarang ni duduk share dan mula faham tentang isu tidak boleh mengucapkan Merry Christmas kepada orang-orang non-Muslim, kepada orang-orang Kristian, kerana pada ucapan itu bukan sekadar muamalah, tapi dia melibatkan akidah. Kalau ucap selamat pagi boleh? Boleh, tak ada masalah. Kalau ucap salam sejahtera boleh? Boleh, tak ada masalah. Kalau ucap hi, peace, bye boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau ucap Merry Christmas, apa tak boleh Ustaz? Sebab dia ada kaitan dengan isu akidah. So, borderline itu kena jaga. Senantiasa jaga. Baik, berbalik kepada soalan, bolehkah kita taat setia kepada orang kafir dan menolong mereka? Jawapan dia tidak boleh. Kalau sampai ke tahap memberi kemudaratan kepada agama kita, sama ada agama kita dan juga agama orang-orang lain, maka di saat itu kita tidak boleh berjual ataupun bermuamalah dengan mereka dalam soal itu. Okey? Faham? Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Man huwal waliyu?
Okey. Man huwa al-waliyu. Siapakah wali Allah? Siapakah wali Allah? Isu pada minggu lepas orang tanya tentang pasal nak lantik wakil rakyat Ada dah mufti jawab. Jadi saya ihalah kepada jawapan mufti lah. Tapi kali ikut saya minggu lepas ada pandangan baru, pandangan lama. Mula-mula boleh, kemudian nampak macam tak boleh, kemudian macam gitulah. Tengok situasi keadaan macam mana. Jadi saya ingat benda ni, isu ni melibatkan fatwa, so kita minta biar ahli fatwa lah yang jawab dia. Okey, berbalik kepada soalan yang keempat, man huwa al-waliyu. Siapakah wali Allah? Baik, ramai orang cerita bab wali. Apa pun wali juga. Dah guna dah kuasa wali tu pun. Saya ada kuasa wali juga tapi tak guna lagi. Kuasa kewalian tak guna lagi. Wali tu wali lain lah. Yang dimaksudkan di sini wali Allah. Bila sebut wali Allah, orang akan anggap wali Allah ni dia akan kata orang keramat, orang yang ada kedudukan yang tinggi, okey. Dan kalau salah sikit cepat je Allah Ta'ala jaga dan sebagainya. Mulut dia masin, perkataan dia, doa dia mustajab, okey. Itu boleh dah. Tapi kadang-kadang mereka sampai bawa kepada boleh terbang atas angin, atas di udara, boleh berjalan atas air. Apa lagi bentuk-bentuk keramat dia? Solat fardu pergi ke Mekah, sebab solat zuhur di Mekah, solat asar balik ke tanah air. Padahal masa tu nak pergi ke Mekah 3 bulan naik kapal dan seumpama dengannya. Sampai ada setengah-setengah tu di sebahagian tempat dia pungut orang tepi jalan, hak tak berpakaian, baju tak ada, seluar pun pendek, isap rokok, dan dia kata inilah wali. So kita dalam soal ni akidah. Sebab kita bila mengangkat seorang sebagai wali, kita anggap dia lebih mulia daripada kita. Okey? Dan kita anggap dia pemimpin kita dalam soal agama dan juga dalam soal pemerintahan. Soal agama dianggap sebagai pemimpin agama. Wali dianggap pemimpin agama. Jadi kita kena tahu siapakah sebenarnya wali. Man huwa wali. Okey, jawapan dia. Al-waliyu huwal mu'minut taqiyyu. Wali itu adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Siapa mereka? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Inilah wali. Cumanya, belum cumanya. Istilah wali itu maknanya orang yang beriman dan taat kepada Allah, mereka ini wali Allah. Apa istimewanya wali Allah? Allah jaga mereka. Dalam hadis yang berkait dengan wali Allah ni ialah penjagaan Allah. Allah Subhanahu wa taala kata dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, aku isytiharkan dia perang. Allah isytihar perang kepada orang yang menyakiti wali dia.
Kemudian dalam hadis yang sama Nabi SAW sebut Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu apa ciri-ciri wali, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala suka kepadanya, iaitulah orang yang mengamalkan, orang yang menjaga kefarduan dan banyak mengamalkan benda sunat. Bila Allah dah sayang kepada dia, maka matanya, telinganya, kakinya, tangannya berada dalam penjagaan Allah. Dia akan buat sesuatu, Allah jaga dia supaya, atau Allah jaga dia agar tidak tergelincir atau melencong dari jalan kebenaran. Itu makna wali. Orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kita nak tengok sifat ataupun ciri wali yang sebenar, kita kena banding dengan soal agama dia. Soal agama dia. Bagaimana kefarduan. Kalau dia tiba-tiba semayang 5 waktu tak semayang, tak boleh nak anggap wali. Kalau tiba-tiba dia ni banyak puasa Ramadan pun tak puasa, tak boleh nak anggap wali. Orang kita ni soal wali cepat mudah aja. Satu, anggap wali. Yang kedua, wali-wali ni bukan satu pangkat yang kita nak kena apa tu, kita boleh bubuh dekat orang. Contohnya orang kata tu wali Allah tu. Soal dia pertama, mana kamu tahu dia wali Allah? Yang kedua, siapa yang lantik dia jadi wali? Watikah perlantikan wali ni mari mana? Abu Bakar, sehebat-hebat Abu Bakar, kalau kira dia lah paling walinya, tapi dia sendiri, okey? Kenapa keluar tiba-tiba ni? Sudah. Okey. Wali sungguh ni, cerita bab wali, hidup terus telefon. Okey? Siapa yang declare dia jadi wali? Siapa yang isytihar? Siapa yang lantik? Boleh tak tiba-tiba kita kata, oh dia ni wali? Soalnya mu tahu mana pelantikan dia jadi wali? Okey? Siapa yang lantik? Ke siapa-siapa boleh declare? Tak boleh. Abu Bakar As-Siddiq orang hebat. Tapi kita tak panggil pun dia wali, kita panggil dia khalifah Rasul. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kita tahu dia ada karamah sehingga dia boleh panggil tentera dia perang tu suruh duduk berlindung dekat balik bukit dan sebagainya. Tapi kita tak panggil, tak declare pun dia wali. Kalau orang yang sehebat Umar, Abu Bakar, para sahabat tidak kata ni wali, sikit-sikit wali. Dan mereka ni tidak mengharapkan karamah. Orang yang mengharapkan karamah ni biasanya, okey, mereka cari karamah untuk membenarkan kebenaran kerana mereka tidak punya dalil untuk membenarkan perbuatan mereka. Kita orang ahli sunnah wal jamaah tak perlu keramat untuk kata kita betul. Aku betul sebab aku boleh jalan atas air. Tak perlu. Aku betul sebab aku boleh naik atas udara. Tak perlu. Kita kata kebenaran sebab kita ada Quran, kita ada sunnah. Pada kita ni jalan yang benar sebab Quran kata begini, hadis kata begini. Kalau jalan atas air, tak jalan atas air pun tak apa. Tak terbang di udara pun tak apa. Bahkan sebahagian salaf kata kalau mu tengok orang tu boleh jalan atas air, boleh terbang di udara, kena hati-hati. Pasal apa? Pasal mukjizat ataupun karamah wali tu kadang-kadang tidak berlaku begitu. Okay? Abu Bakar dan Umar, kita ambil contoh paling tinggi, tak ada orang lebih tinggi daripada dia. Tidak menggunakan karamah untuk menyatakan kebenaran. Kebenaran diukur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi mari di satu zaman masyarakat yang suka kepada benda mistik, suka kepada benda-benda pelik, akhirnya dia anggap karamah itulah bukti. Dia betul sebab apa? Oh dia ni, dia kasyaf, dia boleh nampak begini. Padahal
kasyaf tu atau nampak benda tu kadang-kadang dengan bantuan jin pun boleh berlaku. So kita kembali kepada asas. Wali ni kelebihan dia dari Allah. Dan kadang-kadang orang yang benar dia pun tak mengaku dia wali, malah ada yang dia tak sedar pun dia wali dan dia tak tahu pun dia wali. Okey? Orang hak beginilah dia. Pasal apa? Dia tak anggap. Ni kadang-kadang semayang pun tak, tiba-tiba dia anggap dia ni sampai ke tahap satu darjat kewalian. Itu kena hati-hati. Jadi sebab tu kita ni hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kembali kepada Allah. Allah kata macam mana surah Yunus ayat 62 dan 63, Allah Taala kata allazina amanu wa kanu yattaqun. Wali ni adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Okey. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innama waliyallah wa salihul mu'minin. Sesungguhnya waliku hanyalah Allah dan orang mukmin yang saleh. Orang mukmin yang saleh. Okey, clear. Okey. Ya. Kebanyakan masyarakat percaya macam Ustaz tadi ada karamah apa sebenarnya diada-adakan ke maknanya dia declare, orang yang declare. Dari sudut agamanya tak ada lah. Kita nak panggil orang tu wali dalam agama, wali tu ada wujud. Orang yang makna wali tu orang yang dijaga oleh Allah. Tapi siapa mereka? Kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Yalah, maksudnya kalau ikut definisi itu orang yang beriman, okey, sentiasa takut kepada Allah, itu definisi wali. Ya, betul. Jadi hak yang kata ada karamah ada ini tu diada-adakan lah. Maksudnya orang yang buatlah definisi itu. Definisi itu bukan daripada agama. Definisi itu adalah kerana masyarakat suka kepada benda-benda pelik macam gitu. Lalu dianggap orang yang memiliki karamah tu wali. Padahal boleh jadi yang mereka tengok sebagai karamah tu bukan karamah daripada Allah, malah dia adalah sama ada istidraj, Allah bagi kerana dia jauh, ataupun memang dia ni minta pertolongan daripada jin. So kita, ukuran kita mesti kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Saya lupa tadi dalam bab walak kepada orang kafir, apakah sudut-sudut ataupun angle borderline yang kita dah sebut tadi? Okay. Antara muamalah dengan akidah. Soal. Okey. Antara muamalah dengan akidah. Kita nak detailkan supaya kita boleh beza mana borderline dia. Okey, garis sempadan. Disebut dah beberapa ciri atau gambaran yang melibatkan akidah. Sifat-sifat yang melibatkan akidah. Pertama, okey, redha dengan kekufuran mereka.
Redha dengan kekufuran mereka. Atau bukan nombor 2 lagi ni, baru boleh kata. Atau enggan menghukum kafir mereka. Sudah. Atau lagi memuji agama mereka. Memuji. Al-iqdam ala madhi dinihim, puji agama. Agama dia lagi baik daripada agama kita. Perkataan tu bahaya. Tiba-tiba kata, agama dia baik lagi daripada agama. Berapa ramai orang, dia sebenarnya, contoh dia minat perbandingan agama. Dia pun belajar agama Kristian. Dalam masa waktu dia belajar Kristian, dia tak belajar pun tentang Islam. Dia sangka, dia assume dia dah belajar banyak Islam. Lalu dia terjun ke dalam muamalah, belajar comparison agama, perbandingan agama. Sampai satu tahap dia rasa agama orang lain lebih baik daripada agama Islam. Keadaan tersebut bahaya. Berapa ramai orang jatuh dalam keadaan tu? Okey. Poin nombor 1, redha dengan kekufuran. Tak apalah dia, agama dia tu okey juga, redha. Bukan kita kata, aku sebenarnya memang nak suruh dia Islam, tapi bila jumpa cara dia ataupun dia tak nak, itu lain. Ni, ikut dia lah. Okey. Redha atau enggan menghukum kafir mereka. Enggan menghukum. Kita ada sehari 2 hari ni isu sujud kepada selain Allah. Ada yang kata tak apa, perbuatan tu hati dia hati dia Islam lagi, cuma dia sujud kepada orang kafir, sujud kepada berhala atau sujud. Dia sebenarnya dalam bab tu, macam saya sebut tadi, soal sujud, soal tauhid ni, dia tidak boleh dibuat main-main. Atau kalau orang tanya berlakon macam mana Ustaz? Berlakon tak boleh, bergurau pun tak boleh. Sebab Allah Ta'ala kata kepada golongan munafik, Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, adakah dengan Allah dan ayat-ayatnya kamu buat main-main? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu bagi alasan, sesungguhnya kamu telah kufur setelah iman. Jadi dalam soal tu, perbuatan syirik ni tak boleh nak buat gurau. Jangan kata, saya gurau je, saya buat tu saja-saja je, saya nak ambil gambar je. Soal tu, soal agama, akidah, tak boleh nak buat. Kalau kita tidak dipaksa, yang kata iman ni, luar lain, dalam hati tetap Islam, itu dalam Quran ialah waktu dipaksa. Walakin man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang terpaksa tu pula sampai ancaman bunuh, barulah dibenarkan untuk mengucapkan perkataan kafir, tapi dalam hati tetap iman. Tapi kalau saja-saja main-main, ayat tu adalah tak boleh nak guna ayat tu. Kena guna ayat orang-orang munafik yang mereka ni bermain-main di atas agama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu buat alasan, kamu telah kufur setelah iman. Tu borderline dia. Okey? Orang solat dia gelak kawan dia macam buat video lah. Anak tengok dia buat video kan tu, macam kawan dia sebelah macam spectator buat video kan gitu. Macam dia pun gelak. Mempersendakan agama. Kita bimbang benda-benda dalam soal mempersendakan agama. Orang solat dia main-mainkan orang solat. Okey? Tak ada kerja. Kalau budak-budak tu kita bagi kemaafan lah. Kalau dia jahil dan sebagainya, kita kena bagi tahu dia. Tapi kalau dia dah matang, dia buat dengan intention dia untuk menghina agama, maka di saat itu dia telah cross the border, telah melampaui batas. Orang yang kata semua
Ya betul. Kalau orang kata semua agama tu sama, terjejas akidah dia. Sebab dia dah melampaui batas. Allah Taala kata inna dina indallahil Islam. Kalau dia kata semua agama pun nak benda yang baik, Okey. pun saya anggap ini. Kita boleh setuju disebabkan semua agama nak kepada kebaikan. Betul? Semua agama nak kepada kebaikan. Tapi dia tak sama. Okey. Dia nak kebaikan, tapi kebaikan dia di sisi manusia. Tapi kebaikan kita di sisi Allah, dan kebaikan kita dunia akhirat. Tak sama. Okay. Yang kedua, baru sampai kedua. At-tahakum ilaihim, berhukum kepada mereka. Berhukum kepada mereka. Maknanya, kita guna keputusan, hukuman dalam urusan kita ni, kita ambil hukum mereka. Sedangkan hukum Islam ada. Contoh dia macam mana? Kalau hukum jenayah macam mana? Sebab tu kita dah sebut sebelum daripada ni. Kalau kita dalam keadaan kita terpaksa, mukrah, sebab perlembagaan kita orang yang jajah kita, dia yang di saat kita ada kemampuan untuk ubah, kita mesti ubah. Sebelum dapat kemampuan tersebut, kita ihtisab, ya Allah ampunkanlah kami. Pasal apa? Sebab kita tak redha benda ni. Bagaimana Nabi Yunus alaihi salam, bila dia dengan adik-beradik dia jumpa, okay, dia tanya adik-beradik dia, qalu fama jazaohu in kuntum kadhibin. Kalau kita dapat jumpa barang hilang ni, macam mana kita nak buat kepada orang yang ambil barang? Nabi Yusuf kata, qal jazaa'u ma wujida fi rahlihi fa huwa jazaa'u. Syariat Nabi Yaqub alaihi salam dan juga syariat Nabi Ibrahim alaihi salam, siapa yang jumpa barang tu ambil dia. Dia jadi milik orang yang barang, tuan punya barang. Dia berhukum dengan syariat Nabi Ibrahim AS. Jadi kembali kepada syariat Islam tu kewajipan. Kalau dia mampu, dia kena kembali kepada syariat Islam. Tiba-tiba kalau dia berhukum dengan syariat bukan Islam, maka dia boleh jadi cross the border. Yang seterusnya, okay, cenderung kepada mereka zahir dan batin. La tarkanu dia panggil. Cenderung kepada mereka dan bergantung kepada mereka. Cenderung kepada mereka dan bergantung kepada mereka. Banyak orang guna la tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Jangan cenderung kepada orang zalim, nanti kamu akan disentuh api neraka. Banyak orang definisi zalim ni, dia suka definisi zalim hak tak sesuai dengan dia, dan dah zalim dari sudut hak-hak manusia. Dia lupa kezaliman yang paling utama adalah pada hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata wa man yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Siapa yang wala kepada orang-orang yang kafir, maka dia adalah orang yang zalim. Dan maksud itu wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan kamu cenderung kepada orang zalim, iaitu orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Border yang seterusnya, membantu dan menolong mereka memerangi orang-orang Islam. Membantu dan menolong mereka ke atas orang-orang Islam. Macam kita tak kata tadi, jual senjata. Jual senjata kepada orang-orang. Kita sebut baru ni cerita Abu Lubabah. Sini sebut ke cerita sebut kat surau? Kat surau. Cerita Abu Lubabah. Dengar ada cerita Abu Lubabah. Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Dia ni waktu berlaku perang Khandaq, perang Ahzab. Waktu perang Ahzab telah berlaku, orang Islam ni dikepung di Madinah oleh 10,000 tentera bersekutu musyrikin daripada Mekah, dan sekutu-sekutu mereka
kepung orang Islam di Madinah. Dalam kepungan yang sama, adanya orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Maka pada peperangan Ahzab berlaku pengkhianatan dari Bani Quraidah. Setelah berakhirnya perang perang Ahzab, Nabi kata kita terus pergi kepada Bani Quraidah. Jadi sebalik, mula-mula orang Islam dikepung. Setelah berakhirnya kepungan tersebut, orang Islam ni dikepung pula Bani Quraidah. Dalam kepungan mereka kepada Bani Quraidah, Nabi hukum dah mereka. Nabi kata apa? Orang lelaki kena bunuh, orang wanita dan anak-anak dibebaskan, tapi mereka dihalau keluar daripada Madinah. Abu Lubabah adalah orang yang dilantik untuk menjadi perantara antara Nabi dan Bani Quraidah dalam rundingan tersebut. Okey? Kalau tak boleh pegang, serah diri pun, pengkhianatan mereka hukumnya bunuh. Okey? Sebab khianat mereka bukan khianat biasa-biasa. Dia khianat dalam perang, lain dari khianat luar. Khianat dalam perang ni lain. Jadi Abu Lubabah pergi berunding dengan Yahudi supaya serah diri. Jadi untuk pujuk mereka serah diri supaya tak berlaku peperangan, dia nak minta supaya serah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu, jangan bagi tahu kepada mereka keputusan orang lelaki kena bunuh, orang perempuan kena halau. Jangan bagi tahu lagi. Sehingga serah diri baru kita bagi tahu tu keputusan dia. Tapi Abu Lubabah ni waktu pergi berunding, dia kata offernya ialah kamu serah diri dan berhukum dengan keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia kata macam tu, tangan dia tunjuk isyarat kat leher, potong. Dia orang Islam. Abu Lubabah radhiyallahu anhu orang Islam. Tak, bukan. Dia daripada golongan Ansar, tapi dia ni baik dengan orang Yahudi Bani Quraidah. Dia baik. Dulu dia ada urusan. Jadi dia buat isyarat tangan. Dia lepas daripada tu tersedar. Mungkin dia tak sengaja ke macam mana. Sedar tu, dia balik ke Madinah. Balik Madinah. Duduk Bani Quraidah sebut dalam Madinah. Balik kat masjid Nabi. Dia tak pergi jumpa Nabi. Punyalah dia takut. Dia telah melampaui batas hak Nabi bagi tahu. Dia ambil tali, dia ikat tubuh dia di tiang masjid. Sehingga orang kata, orang tanya dia kenapa ni? Dia pun bagi tahu dia telah berbuat khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang bagi tahu kepada Nabi. Dia kata dia telah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak akan buka tali ni sehingga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dia. Kemudian orang bagi tahu kepada Nabi. Nabi kata, Abu Lubabah, sekiranya dia datang jumpa aku maafkan dia. Tapi oleh kerana dia telah memilih jalan tersebut, maka urusan dia terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia diikat, tak makan, tak minum, diikat di tiang masjid, dibuka ikatan dia hanya untuk salat. Buka salat, ikat balik. Buka salat, ikat balik. Selama 7 hari lebih kurang. Sampai dia lembek letih. Tak makan, tak minum ke apa. Akhir sekali datang ayat Al-Quran, turun Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Taubah, wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim. Surah At-Taubah ni ayat ya, boleh rujuk cerita dia. Juzuk yang ke-11. Ya. Ayat 102. Ayat 102.
asallahu an yatuba alaihi. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Lepas daripada tu orang pun seronok gembira. Rasulullah senyum. Sahabat-sahabat, oh Abu Lubabah, Allah dah ampunkan dosa kamu, Allah dah ampunkan dosa kamu. Waktu sahabat-sahabat nak pergi buka tali dia kata jangan buka. Dia kata jangan buka. Aku tak akan keluar daripada ikatan ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka ikatan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, buka ikatan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam peluk dia. Kerana taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Abu Lubabah ni sampai tiang hak dia ikat tubuh dia tu ada dalam raudhah. Dalam raudhah. Nama tiang tu tiang Abu Lubabah ataupun juga dikenali sebagai tiang taubat. Tiang taubat. Dan para sahabat soal khianat kepada Allah dan Rasul, isyarat tangan pun takut dah. Tu bahaya. Baik, kita kembali kepada isu yang kita sebutkan tadi. Kemudian seterusnya al-inkhirat fi mujtama'atihim wandimam ila ahzabihim wa takthiru sawadahum wattajannus bijinsiyatihim wal khidmatu fi juyushihim wal amalu fi ala tatwiri aslihatihim. Menyertai perkumpulan mereka, bergabung dengan kesatuan mereka, kesatuan yang bersifat agama ni lah, okay? Wa takthiru sawadihim, memperbanyakkan kekuatan mereka tanpa keperluan, tanpa keperluan, dia kata sebut sini, li ghairi darurah. Sebahagian tu kata menyertai tentera mereka ataupun berkhidmat dalam pembangunan senjata mereka. Ini termasuk dengan orang-orang berkait dengan agama. Kemudian termasuk juga ialah mengucapkan tahniah di atas apa disebut sini, ala hisabiddin, atas urusan agama, atas urusan agama, atau menyertai mereka dalam waktu mereka menghina agama Allah. Macam kita sebut tadi lah, ucapan Merry Christmas duduk dalam ni lah. Menyertai mereka dalam urusan mereka menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut Merry Christmas tu kerana menganggap Tuhan yang ada anak. Kita pergi ucap tahniah, ucapan menyertai mereka. Jadi sebab itu atas dasar tersebut kita kena jaga borderline itu. Okey. Yang seterusnya mengambil mereka sebagai penasihat atau pembantu yang rapat. Dahsyat. Penasihat atau pembantu yang rapat. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi nak perang Badar, sampai di tengah jalan satu kampung nama Harrah Al-Wabarah, jumpa seorang lelaki yang dikenali dengan berani dan hebat peperangan dia. Maka para sahabat gembira bila melihat lelaki tersebut. Kemudian lelaki itu datang, dia kata, wahai Rasulullah, atau dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
aku nak menyertai tentera kamu, nak berperang dengan kamu. Nabi SAW tanya, kamu beriman ke tak kepada Allah dan Rasul? Lelaki tersebut jawab, tidak. Maka Nabi SAW bersabda, farji' falan asta'ina bi musyrik. Baliklah kamu, kembalilah. Aku tidak sama sekali akan minta pertolongan dari orang musyrik. Sebab perang atas nama Islam, tiba-tiba minta tolong dengan orang musyrik. Qalat thumma madha hatta idza kunna bisyajarah adrakahu ar-rajul faqala lahu kama qala awwala marrah. Kami pun pergi, sampailah kami di satu tempat, ada dekat pokok tu datang seorang lelaki, datang lelaki tadi minta kali kedua untuk berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki tu kata, tak, aku nak perang. Nabi kata, balik, aku tak akan minta bantuan dengan orang kafir. 2 kali. Kami pun meneruskan perjalanan lagi sampai ke Baida, satu tempat nama Baida. Okay? Satu tempat nama Baida. Kemudian Nabi SAW, dia datang sekali lagi kepada Nabi. Nabi kata, kamu beriman kepada Allah dan Rasul? Lalu lelaki itu kata, ya. Bila lelaki itu kata ya, Nabi kata, fantaliq. Okey, sekarang berangkatlah bersama kami. Jadi sebab itu isu dalam soal agama diambil daripada hadis ini, bahawa menjadikan orang-orang kafir sebagai pembantu rapat ataupun sebagai bitanah. Bitanah ni teman setia dalam membantu kita dalam soal urusan agama lah, maka dia termasuk daripada membelakangkan agama. Tapi kalau dia dalam urusan dunia, macam kita kata tadi, urusan dunia, tiba-tiba dia ni sekretari syarikat, syarikat kita, tiba-tiba orang non-muslim, tak ada masalah ke apa. Okay? Jangan jadi AJK masjid, boleh ke? Pelik benar lah. Okey. Kepakaran tu dia je ada. Dalam urusan perang ke hal untuk menegakkan agama lah. Okey. Misal katalah specialty dia buat software yang untuk nak bantu kita kan. Tapi dia seorang tu dia yang main macam. So macam dalam konteks kita beli khidmat dia. Kita beli barang software dia tu tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau dalam soal peperangan, waktu nak perang, dia jaga sistem tu, tak boleh lah. Faham tak? Kalau kita maknanya, kita beli kepakaran, lepas tu kita hantar orang pergi belajar, untuk belajar, guna barang-barang dia, waktu perang, kita guna orang Islam kita. Jangan pula tiba-tiba waktu perang, dia jaga sistem tu. Habis hancur. Tiba-tiba situ dia berjam belaka kalau takdir Allah. Kepakaran macam kita lah ni lah, kepakaran senjata memang kita tak ada. Tapi waktu nak perang, kita beli senjata dengan orang kafir. Apa kita tak beli dengan orang Islam? Kita pergi beli dengan orang mereka dah senjata kita. Kita beli dengan Rusia. Tapi waktu perang, jangan pula orang Rusia tu perang untuk kita. Orang mereka perang untuk kita. Kita guna senjata dia tak apa. Tapi kita lah kena tu. Itu kata pilot kita kena ada, pakar-pakar IT pun kita kena ada, belajarlah dengan dia. Bukan bermaksud kita tak boleh beli teknologi dia, boleh beli. Tak adalah kata kalau gitu sama kita ni habislah kita semua teknologi kita kafir belaka. Kita beli teknologi dia tak ada masalah. Tapi untuk berperang kita tak boleh nak guna dia. Okey, wallahu taala a'lam. Itu kata zaman kita sebenarnya zaman fitnah. Zaman fitnah ni dalam benda-benda nak buat satu urusan tu payah nak lari sebab kita dah global ni. Orang tu orang ni, orang tu gini. Macam-macam. Kita pula orang Islam lemah. Persenjataan kita zaman dulu kita produce senjata kita sendiri. Ni tanah air kita ni tempat produce senjata ni.
Orang Kedah ni tahu orang Kedah. Dia tahu tak sejarah Kedah dia tu. Nah, kilang besi antara yang tertua di dunia. Kita di Malaysia ni. Tempat besi tertua. Meriam kita antara yang famous di dunia. Siapa meriam Patani tu ada dua. Siam punyalah tak boleh nak kalahkan tentera Patani. Berapa lama? Tentera Melaka. Siapa Alfonso di Albuquerque terpaksa datang hantar bantuan sebab mereka telah tentera mereka 2 kali dah dikalahkan sebelum tu. Hebatnya senjata kita zaman dulu. Tapi lah ni bila dah kalah tu habis. Main plastik je kita pandai. Lepas tu dengan meriam buluh. Hak tu yang pandai. Ujian lah tu zaman fitnah kita ni. Zaman kita zaman fitnah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan kekuatan kita. Tapi nak kembali kekuatan itu kena mantapkan akidah dulu. Bila tak mantap akidah yang tu yang payah tu. Sampai Allah Ta'ala tidak akan bantu kita sehinggalah kita mendapat redha dan kita betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita baca di akhir surah Yusuf baru ni, akhir surah Yusuf, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha. Apabila rasul dah putus asa daripada kaum dia dan orang kaum dia pun dah yakin dah nabi ni berdusta. Mana kaum dia kata tak ada. Di saat itu ja'ahum nasruna, datanglah bantuan Allah. Datanglah bantuan Allah. Maknanya sehingga Rasul masa tu dan orang-orang yang beriman masa tu tak ada dah pergantungan dia dengan orang-orang bukan Islam musyrik ni, dah putus asa dah. Dia tak berharap dah. Dia hanya berharap pada siapa? Pada Allah. Di saat itu ja'ahum nasruna, barulah datangnya bantuan dari Allah. Tapi kalau kita ni duk masih lagi ada Quran ni, kita masih lagi tidak sebulat pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pun tak bantu. Jadi bila datangnya bantuan Allah, bila kita ni sepenuh hati bergantung kepada Allah. Okey, di saat itu barulah datangnya bantuan dari Allah. Baik. Soalan yang ke-5. Bimadza yahkumul muslimun? Yahkumul muslimuna bil Qur'ani wal hadith. Qala Allah Ta'ala wa anihkum bainahum bima anzala Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik. Dengan apa kaum muslimin memutuskan perkara? Jawapan dia, kaum muslimin memutuskan perkara dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah engkau putuskan perkara di antara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Engkau sahaja memutuskan perkara di antara hamba-hambamu. Ini antara doa yang kita baca dalam iftitah kita. Dalam iftitah kita pun kita minta Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah ya Allah yang menghukum, memutuskan perkara di antara hamba-hambamu yang mereka perselisihkan. Jadi dalam urusan kita sebenarnya kita kembali kepada hukum Allah. Kita kembali kepada hukum Allah dalam apa jua urusan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia telah memutuskan semua perkara. Dalam semua perkara, dan jangan tanpa sebab kita nak lari daripada hukum Allah. Okey. Kalau ada pilihan antara hukum Allah atau bukan hukum Allah, nombor satu sekali hukum Allah. Macam kita dah sebut contoh tentang faraid dulu.
Kadang-kadang dia tanya, ni nak bagi lagu mana ni? Nak ikut faraid ke tak nak ikut faraid? Dia siap boleh bagi offer lagi. Nak ikut faraid ke tak nak ikut faraid? Kalau orang beriman pada saat tu, dia kata apa? Dia kata kita berhukum dengan apa yang Allah hukumkan. Ni kita tak ada orang paksa pun. Bukanlah kata ni terletak dalam perlembagaan negara, kita mesti berhukum, kita tak boleh berhukum dengan faraid. Kalau tidak kena tangkap, harta kena sita dan sebagainya. Dah, dia tanya, molek-molek tanya, nak ikut faraid ke tak nak ikut faraid? Dia berkata, kita pakat dah adik-beradik kita tak sih ikut faraid. So kalau kita kata, apakah ada hubung kait dengan soal kesetiaan tadi? Sebab tu saya kalau kata, kalau baik hati pun abang tu, kita tak sih harta. Okey, kita tak sih harta. Tapi jangan tinggal hukum Allah. Ambil dulu, lepas tu pergi ke adik tu. Macam kalau contoh, macam nak hukum faraid ke tak nak? Kita ikut faraid dulu. Bagi-bagi, orang ni abang dia dapat banyak ni gini kan. Okey, bila dia dapat bahagian abang dia, okey, harta ni abang bagi kepada adik-adik abang. Abang pun tak berhajat kepada dia. Maknanya kita dapat dua-dua. Harta yang kita tak nak pun kita dah bagi ke orang. Yang kedua, lebih utama daripada tu ialah kita jaga hukum Allah. Jangan tiba-tiba kita kata tak payah faraid lah. Kita tak nak faraid. Apatah lagi kalau kita sebab kita tengok tu dalam hukum dia, faraid ni hukum lain lebih baik daripada hukum faraid. Yang tu lagi bahaya. Yang tu lagi bahaya. Jadi sebab itu dalam Islam kita kata ada borderline tu kena senantiasa tahu antara agama, antara akidah dengan muamalah. Kena senantiasa. Kalau sampai kita tak nak harta, tak ada masalah. Islam tak larang pun kamu. Kalau tak nak ambil harta pusaka, boleh tak? Boleh. Tapi jangan tinggal hukum Allah. Islam tak larang pun tak nak. Biar sedekah. Tak ada masalah. Tapi di saat kamu rasa hukum lain lebih baik daripada hukum Allah, itu sudah melibatkan soal akidah. Okey? Okey, habis dah bab ni. Oh, habis dah. Bab yang seterusnya nanti iaitulah beramal dengan Al-Quran dan hadis. Okey. Tajuk ni tajuk penting juga. Beramal dengan Al-Quran dan hadis. I'tiqad lain, amal lain. Okey, amal pula beramal dengan Al-Quran dan hadis. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, hari ni kita akan sambung pada tahun depan. Kita akan sambung pada tahun depan. Minggu depan Selasa ada sekali lagi, tapi kita cuti minggu depan. Minggu depan tak ada, pasal nak balik kampung. Siapa? Nak main air kampung. Nak balik, nak main ujian kampung. InsyaAllah kalau rezeki Allah Ta'ala benarkan untuk balik, hujan pun tak lebat sangat, Covid pun kerajaan tak sekat nak rentas negeri, InsyaAllah minggu depan ingat nak balik kampung. Jadi kelah kita tangguh sampai tahun depan. Kita tangguh setahun kelah kita sampai tahun depan. Tahun depan pun kena lepas daripada 15 hari bulan 1. Bak balik terlama sikit, ada kenduri kat rumah. Siapa-siapa ada, kita nak jemput pun lah ni terhad saja. 50 orang saja. Jadi insya-Allah lah kita sambung minggu ataupun pertemuan yang akan datang dalam bab beriman atau beramal dengan Al-Quran dan hadis. Ada soalan kah? Ustaz, kalau silap masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah tu, dia pakai khidmat orang bukan Islam sebagai penunjuk jalan, betul. Pasal
Okey. Okey, betul. Tapi Nabi apa tinggi juga yang bukan Islam. So, dalam konteks kita tadi itu macam mana? Urusan perang ke urusan apa tadi? Konteks mana? Guna muamalah dia, guna khidmat dia. Guna khidmat dia. Lepas tu kita kata, guna khidmat dia tu, guna khidmat masa tu bab muamalah memenangkan orang kafir ke memenangkan agama? Guna khidmat dia pada masa tu. Okey. Pada masa tu Nabi memang ada ancaman bunuh. Okay. Tapi khidmat yang dia guna tu bukan untuk memerangi orang Islam, atau Nabi guna khidmat dia nak tunjuk jalan. Masa tu kita bolehlah guna dia. Tapi tidaklah kata khidmat dia tu memberi kemudaratan kepada agama. Khidmat dia tidaklah memberi kemudaratan kepada agama. Just kita guna khidmat. Lain dalam situasi kalau kita sebut tadi kes, tiba-tiba kita perang. Perang dengan tu, tiba-tiba dia mari datang jumpa Nabi, nak bantu Nabi perang lawan orang kafir. Saat tu Nabi kata, kami tak minta bantuan orang musyrik untuk memenangi atau berperang dengan orang kafir. Jadi ada dua situasi yang pada sirah sendiri menunjukkan Nabi SAW guna bantuan orang musyrik waktu berhijrah. Malah waktu Nabi minta perdamaian, Uthman bin Maz'un, siapa dia? Lupa. Yang Nabi SAW masuk ke Madinah daripada Taif, masuk Mekah daripada Taif. Nabi tak boleh nak masuk. Orang kafir memang tak bagi masuk, sehingga Nabi masuk dengan perlindungan seorang musyrik. Masuk ke Mekah. Nabi guna perlindungan dia untuk, Nabi guna perlindungan Abu Talib untuk berdakwah. Okay? Nabi guna perlindungan. Selama apa? Selama memberi kebaikan dan kemenangan kepada Islam. Jadi big picture-nya kita tengok adalah walak kita kepada Islam. Tapi sampai ke satu tahap, jangan sampai kita dengan sifat itu memberi kemudaratan kepada Islam dan agama kita. Yang itu tak boleh. Okay. Lah ni dia khidmat untuk kita. Jangan sampai kita yang serve dia. Okey? Jangan sampai dia khidmat untuk kita pun apa kalau ikut daripada hadis sahabat kata dua kali dalam soal peperangan, tiba-tiba kalau dia masa tu boleh memberi kemudaratan, tapi dalam hijrah Nabi gunanya khidmat dia, Nabi bayar upah dia sebagai khidmat. Yang tu boleh berlaku. Sebab tu contoh tu boleh menunjukkan borderline antara muamalah dengan akidah. So dalam isu hijrah, Nabi guna sahabat atau Nabi guna orang kafir. Dalam peperangan, Nabi tak guna orang kafir. Dalam muamalah jual beli, Nabi berjual beli dengan Yahudi. Okay? Nabi jual beli dengan Yahudi. Tapi apabila berlaku pengkhianatan Yahudi, Nabi halau wanita dia, Nabi bunuh lelaki dia. Pasal apa? Pasal pengkhianatan dia terhadap agama. Jadi isu-isu yang begitulah kita nak kena bezakan antara mana dia muamalah dan mana dia yang bersifat al-wala' kepada orang kafir. Macam kes tadi apa? Najasyi, betul. Dia bila dia Orang pergi minta tolong dengan dia. bila dia mati tu apa tu Nabi Solat, betul. apa dia Solat ghaib. salat lain maknanya dia Islam. Tapi orang tak tahu Islam dia tu. Ya tak? So dia tak declare dia tu. Mungkin tak tahulah nak jaga dia punya kerajaan ke apa tak. Tapi seolah-olah Nabi tak membenarkanlah dia punya tindakan tu. Nabi tak sebut, maknanya boleh kita menyembunyikan Islam itu tidak melahirkan untuk kepentingan dunia. Boleh menyembunyikan Islam untuk kepada kita tak tahulah kan. Okey. Tapi maknanya dia tak declare dia punya ni kemungkinan mungkin dia nak jaga dia punya. Ada hal-hal yang perlu dia dijaga. Dan Nabi SAW
Wallahu ta'ala alam. Isu Najasyi, pertama, orang Islam pergi minta tolong dengan raja masa tu dia Kristian. Orang Islam pergi minta tolong dengan Kristian. Kita tengok keadaan dari sudut masa tu Islam bagaimana, dan dia nak minta tolong, tak ada tempat yang lain melainkan Najasyi sebaik-baik tempat pada masa tu. So kalau kita hari ni, kita boleh tengok dari sudut pelarian orang Islam, macam mana orang Islam hari ni lari ke Amerika, lari ke Eropah, dia berlindung di sana jadi pelarian politik dan sebagainya. Dari sudut itu, bila negara dia dah dah musnah, tak stabil, dia pergi minta perlindungan, di situ, di saat itu dibenarkan, tak ada masalah lah, insya-Allah. Cuma kalau tiba-tiba ada jaga perbahasan tadi, tiba-tiba dia pergi minta kenegaraan dan sebagainya, padahal ada tempat orang kafir, ada tempat orang Islam yang dia boleh duduk dan berlindung padanya. Di saat itu dia kena dahulukan negara Islam. Lalu dia dah tak mampu, tak boleh nak buat apa dah lah. Jadi dari sudut hijrah kepada An-Najasyi, isu tu tidak melibatkan, insya-Allah lah, dari sudut tu walak dan taat setia. Kerana apa? Saat itu mereka minta perlindungan, tapi mereka bukan kategori nak kena jual agama dia dan sebagainya, tak. Tapi dia minta perlindungan pada masa tu kerana keadaan mereka sudah tidak boleh tinggal di Makkah dan dizalimi. Cuma kalau kita saja-saja nak pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak buat begitulah. Dan itu juga bukti apabila Nabi sudah berhijrah ke Madinah, maka orang-orang yang berhijrah ke Habasyah dulu kembali berhijrah ke Madinah. Dan dia tidak lagi tinggal di sana. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita katalah seronok duduk dengan kita dekat Australia, Lagi duduk sana. lagi duduk sana. Lepas tu tak ada solat Jumaat, ada semua kan. Jadi terganggu kita punya agama. Betul. Tak apa bagus lah. Tak apa bagus lah. Kita kena dahulukan soal agama. Menarik contoh apa tadi. Dalam benda-benda dalam kehidupan kita ni, banyak benda yang kita kena tengok apa benda dari sudut agama kita lebih untung. Orang nak pergi duduk Australia, cuaca dia bagus, ekonomi dia bagus, orang tu bagus, begini. Tapi dari satu sudut, dari sudut kita nak jumpa masjid payah, solat Jumaat pula tak ada. Ada setengah-setengah tempat tu lah. Okay. Kemudian syiar Islam, azan pun tak ada dan sebagainya. Kita yang duduk tempat hak elok dah ni, tak ada sebab atas nama agama nak pergi pindah duduk sana. Jadi kita kata baik kita duduk di sini. Tapi kalau keperluan mendesak, tiba-tiba ada urusan kita kena jaga sana. Company kita hantar kerja sana duduk sekejap, atau duduk setahun sana, ataupun jadi duta kat sana, ataupun ada kerja. Yang tu ada sebab lain lah. Tapi kalau kerana kita tak suka duduk dalam negara Islam, kita nak pergi pindah negara sana kerana hanya sudut keduniaan, yang tu. Pergi sana untuk mulakan komuniti Islam. Dakwah. Maksud lain lah. Itu lain lah. Kita pergi sana. Kalau kita pergi tu tujuan kita nak pergi dakwah, buat komuniti baru dan sebagainya. Kita bukan niat nak pergi saja-saja nak tinggalkan negara kita, nak pergi duduk sana. Itu lain. Kita sayang kepada agama kita nombor satu. Itu dalam bab mualak tadi. Apa panggil taat setia kepada agama. Taat setia kepada agama. Walaupun dua-dua sama mindah ya. Sebab tu ada orang bila kena posting di Sabah, hati dia nak duduk semenanjung yang semua. Ada orang waktu pergi duduk di Sabah, dia melihat ini adalah ruang dakwah dia. So dua orang tu duduk di Sabah mungkin sama lama. Ni duduk 10 tahun, tu duduk 10 tahun. Seorang tu selama dia duduk 10 tahun, dia dapat orang panggil pahala untuk berjuang. Mana dia duduk situ adalah untuk kerja dakwah dia.
dia buka pasti sekolah tadika Islam untuk ajar budak-budak ngaji atau buka ngaji Quran dan sebagainya, maka dia kira orang yang berhijrah kerana Allah. Seorang lagi dia kerja, dia tak ada niat apa nak buat dakwah ni, dia kerja cukup 7 tahun nak balik kampung dan sebagainya, maka dia dapat kerja je lah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, nak tambah, kalau sabah lagu tu, kalau lupa pun tak jauh beza. Kalau orang mari daripada kampung, hijrah kalau lupa sebab kerja saja, dapat kerja lah. Tapi kalau dia mari di sini untuk tujuan, kalau tidak mengajar pun, kalau musuh ni, dia mari sini untuk belajar, dapat pahala dah insya-Allah. Nah, ruang dakwah yang dia ada. So kita tak setialah dengan Allah dan Rasul insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.